Assalamualaikum. Di sini kami ingin memberitahu atur cara majlis pada hari ini. Diminta semua yang terlibat mengikut atur cara yang ditetapkan. Anda disarankan membuka kamera semasa perbincangan diadakan, tapi anda tidak dibenarkan membuka mikrofon kecuali semasa sesi soal jawab sahaja. Para penonton tidak dibenarkan mencelah semasa panel dan hos sedang menjalankan perbincangan. Diminta semua dapat memberi kerjasama semasa program dijalankan. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang kepada kedua panel kita iaitu Datuk Hilal Azman dan Saiful Wazin. Terima kasih kerana menghadiri majlis bicara online pada hari ini. Baiklah, Assalamualaikum semua. Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin yang sudi menghadiri bicara online pada hari ini. Kami daripada Pelajar Fita dan ini merupakan program penilaian akhir kami dari bawah sediaan Share Bar Picture, Figura Event dan juga Dewan Sri Pinang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada semua yang menyertai serta yang menyertai bicara online pada hari ini yang bertajuk Impak Teater dan Perfilman dalam menghadapi pandemik COVID-19. Ya, selamat datang kepada kedua panel kita iaitu Datuk Hilal Azman dan Saiful Wazin. Sebelum kita mula dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dua orang panel kita yang sudah arif dan berpengalaman dalam industri seni ini. Panel kita yang pertama iaitu Datuk Hilal Azman selaku penggiat industri seni, merupakan seorang pelakon yang sudah lama berada dalam industri seni ini. Sebuah sedikit tentang Datuk Hilal Azman, merupakan seorang pelakon, pengarah, kreatif director, kreatif designer dan pereka grafik. Beliau berpengalaman selama 28 tahun dalam bidang periklanan sebagai pereka grafik, bertugas sebagai art director bersama Ogilvy and Mather, Quantum FCB dan dilantik sebagai pengarah kreatif dengan ejen periklanan Combina Communication. Sepanjang bertugas, beliau telah memenangi 2 4A Awards, Pucuk Sanggung Melayu dan juga Kris Nusantara. Beliau juga telah menjadi pencetus idea kempen minum susu segar dan kelapa muda bersama Jabatan Pertanian di bawah kelolaan Sanasi Junit. Secara tidak langsung, beliau juga telah terlibat di dalam industri broadcasting selama 39 tahun. Pernah memenangi anugerah Sri Angkasa dalam dokumentasi majalah terbaik Anak Kinantan pada tahun 1996. Itulah sebuah sedikit latar belakang panel kita yang pertama iaitu Datuk Hilal Azman. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Semua hadiran yang ada semua sihat? Alhamdulillah sihat Datuk. Okey, kita teruskan. Ya Datuk. Baiklah, kita teruskan Syah dengan panel kita yang kedua. Baiklah, tidak ketinggalan kita ada lagi seorang panel yang cukup berbakat besar. Seorang pelakon muda dan bergiat aktif dalam bidang seni terutamanya seni lakon teater dan juga drama tempatan, Encik Saiful Wazin. Terima kasih kerana menghadiri bicara online pada hari ini. Baiklah, sedikit tentang Encik Saiful Wazin ya. Beliau memulakan penglibatan beliau dalam bidang seni pada tahun 2010. Beliau mendapat diploma dari Fakulti Filem, Teater dan Animasi, ijazah sarjana muda lakonan di Aswara. Antara pelibatan seninya ialah teater mahsuri, Bangsawan Abu Hassan Pencuri, teater tradisional Mat Mulung JKKN dan beliau pernah juga mendapat beberapa anugerah seperti Best Performance, Best Movement dan Best Vocal untuk teater melalui hikayat di Universiti Malaya. Beliau juga pernah menjadi Johan Festival Teater Malaysia peringkat kebangsaan dan pernah merangkul anugerah pelakon lelaki terbaik di Fita Kerawan 21 di UiTM. Apa khabar Encik Saiful Wazin? Terima kasih kerana sudi hadir di majlis Kuala Bicara ini. Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Wazin. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Encik Saiful Wazin kerana semalam isteri beliau baru sahaja selamat melahirkan seorang bayi. Ya, Tahniah diucapkan. Thank you. Baiklah. kita dah Suka Kak Liz. Baiklah, kita dah tahu latar belakang kedua-dua panel kita, Datuk Hilal Azman dan Saiful Wazin. Sebelum kita meneruskan pembicaraan kita ni dengan lebih mendalam, kita mesti nak tahu sebuah sedikit bagaimana awal pelibatan Datuk dan Saiful Wazin dalam industri ini. Apakah yang mendorong Datuk dan Wazin sendiri? Apa keistimewaannya industri seni ini kepada Datuk dan Wazin? Saya Boleh kepada Datuk dulu. ya, kita sebut Datuk dulu lah. Tak apa. Pertama sekali, sebelum kita mulakan sesuatu, pesan saya
terutama kepada pemudah cara, Okey. sabar dan dengar feedback, baru kita sambut dengan dialog-dialog yang lain. Kalau tidak, nanti dia akan menjadi overlapping. Okey, itu pesan saya melalui pengalaman saya, sebab hadir kita hari ini ialah untuk memperbaiki cara dan juga pendekatan supaya menjadi lebih menarik dan kreatif. Ya. Baik, Jadi Datuk. kita dengar apa dulu, kemudian baru kita sambut. Ya, kalau tidak nanti kita macam membaca skrip semata-mata. Kita ni orang teater kan, hebat-hebat belaka. Right. Okey. Pelibatan saya ni, saya minat berlakon ni dari darjah 1 sebenarnya. Setiap kali saya terlibat darjah 1 tu, utama cerita Gergasi, Kancil, Harimau, kalau cikgu tak bagi je saya watak, masa saya kecil tingkatan darjah 1 tu, saya akan maju. Kan? Dan daripada darjah 1, darjah 2, saya sentiasa terlibat dengan stage, terutama bila hari guru, saya akan berdepan. Dan saya masih teringat lagi, ayah saya ni bekerja sebagai tentera, sebagai askar. Dan askar ni di quarters dia ada gubuk ataupun almari yang besar. Dan saya rajin, waktu saya darjah 1, 2, 3, 4 tu, saya rajin masuk dalam almari tu. Untuk apa? Dalam almari tu tak banyak baju. Saya akan berdialog di dalam almari tu kerana dia bertua, bergaung, ada gema dalam tu. Saya pun mula, mak, kena beritahu dalam benda ni pada saya dan beritahu mak buat je. So feedback di dalam gua tu saya suka dengar. Oh mak, bestnya suaraku. Daripada kecil macam tu. Dan daripada kecil saya suka dengar cerita TV dalam radio. Radio menjadi teman saya. Right? Sebab soalannya bertanya bagaimana saya bermula dan minatkan. Maka saya cerita benda ni. Right? Saya rajin dengar drama radio ataupun pentas radio. Di saat itu kita tak ada TV untuk berbagai drama, pentas radio. Contohnya, saya masih ingat lagi bunyi muzik untuk muzik drama di Singapura, contoh ten 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 ten. Bahagian Melayu, Radio Singapura mempersembahkan Bangsawan di Udara, hasil karya Jah Lelawati. Itu saya tiru benda tu sampai hari ni saya masih ingat. Right. And then masuklah saya tingkatan 1, tingkatan 2, 3. And then bila saya masuk tingkatan 4, saya di casting untuk menjadi pelakon teater sekolah, antara sekolah-sekolah, dan saya dapat. Dan bila pertandingan pula, sekolah-sekolah tingkatan 4 itu, saya menang sebagai pelakon lelaki terbaik teater sekolah-sekolah. Kemudian bila habis je tingkatan 5, Syed Alwi sedang mencari watak Hamzah untuk drama TV, panggung drama Tok Perak. Kalau pernah dengar drama Tok Perak. So di situ bermulanya saya di TV. Dan saya dipilih untuk menjadi anak kepada Tok Perak. Nama saya Hamzah. Dan hari ini, kalau nak tanya minat itu, saya rasanya nanti peluang kepada adik kita Hanzin tak dapat kot. Ya, saya kalau mula bercakap, subuh karang baru kita habis. Right, okey, tak boleh pendek kan. Dan mula pada situlah satu demi satu non-stop sampai hari ini dah 40 tahun, 39 tahun itu sebelum. Hari ini dah 40 tahun, tapi tahun ini dah masuk 41 tahun saya terlibat dalam broadcasting untuk drama. Dah 296 buah drama saya berlakon, termasuk yang bersiri lah, itu kira ada tajuk je. Dan saya dah berlakon lebih kurang 86 buah drama radio, dan saya dah berlakon 8 pentas. Saya dah berlakon lebih kurang 8 filem. Latest filem yang last saya berlakon Cita Wira. So jadi Monas, ayah kepada Hasan, siapa tengok. Orang tua macam saya yang dah umur 60 tahun masih lagi fighting dalam cerita tu. Yang datang 5 orang bolehlah saya fight. Tapi dekat luar tu dekat 50 orang datang serang aku. Nak mampus! Mau tidak, tak matinya kena ikat. Gila engkau. Right. Kalau tidak, aku menang weh. Setakat 5 orang tu dengan parang aku. Anak aku Hasan bagi tahu. Jangan kau tak layak pegang parang ayahku. Maksudnya itu, ayah dia jangan nak main-main. Sebab tu anak-anak dia terror. Okey. Sampai hari ini, last drama saya berlakon sebelum PKPD ialah cerita Tok Guru
arahan Datuk Juri, saya memegang watak Ahmad Bustamam. Okey, selain pada tu yang ramai orang kenal, yang jadi sebutan ialah drama Perempuan Tak Berdosa, saya jadi Teddy dan orang semua panggil saya Teddy. Sampai hari ini orang panggil saya Teddy. Watak jahat tapi orang menangis sebab bila saya jadi baik. Nampak? Berlakon nak ubah karakter tu, korang jangan buat main-main. Nak belajar, nanti kita sambung dengan Hazin, kita sambung dengan saya, kita buat satu workshop best punya. That's it. Assalamualaikum. Kita sambung lagi. Okey, itulah sedikit kita dapat tahu bagaimana awal pelibatan Datuk Ilham Azman. Bukan daripada sekolah menengah tapi daripada sekolah merendah lagi Datuk Ilham Azman dah minat untuk berlakon. Okey, seterusnya kita... Betul, menarik betul saya dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Hilal kita. Betul. Rasa macam, wow, okey. Baiklah, kita teruskan kepada Saiful Wazin untuk berkongsi awal pelibatan Saiful Wazin sendiri dalam industri seni. Okey, penglibatan saya, apa yang mendorong saya dalam bidang seni ni adalah keluarga. Sebab saya suka juga untuk menyanyi ke berlakon ke di sekolah-sekolah lah masa tu kan, tapi tak pernah terfikir untuk jadikan dia sebagai satu bidang yang saya fokuskan. Okay, so bermulanya pada 2010 masa saya form 2, ayah saya hantar saya pergi terlibat dalam JKKN, terlibat dengan JKKN masa tu. So terlibat dengan tunas tu, saya belajar asas tari, asas teater, asas ada menyanyi juga. Setahun saja. Kemudian saya stop dekat situ untuk fokus sekolah, PMR, SPM, dan habis je sekolah saya macam apa aku nak sambung belajar ni Okay, saya nak ambil tentera, bidang ketenteraan. Tetapi benda tu tak kantoi, saya kantoi dengan arwah mak saya. Dia tengok, asal kau ambil bidang ketenteraan kan. Okay, kau try pergi tengok UiTM, masa tu ada selangkah UiTM. Pergi ada muzik dengan teater. Okay, jadi saya tengah fikir ni, mana nak ambil ni. Muzik saya minat menyanyi, tapi menyanyi tu tak adalah nak kata sedap sangat, tak adalah. Biasa je kan untuk suka-suka. Okay, saya tengok teater lah. Oh, teater ada apa yang saya pernah belajar dulu. So saya masuklah. Panjang saya masuk tu memang saya tak minat pun sebenarnya. Tapi start daripada SEM 3, saya realise yang mungkin ada sebab kot family pilihkan kita bidang ni and bawa kita ke arah bidang ni. Dan saya rasa macam, okay, saya cuba asal bakat. Dan dari situlah saya boleh tahu yang saya boleh ada kemahiran untuk asal lakonan, menyanyi, asal tarian lagi. Lepas tu saya tak sangka pula dalam penglibatan seni ni pun ada bahagian martial art, ada action, dan saya pun minat benda tu. Semua tu berkait lah. Tu benda yang mendorong saya ni lah. Dan saya teruskan sampai sekarang. Okey, kita Saiful Wazin yang mendorong Saiful Wazin ialah keluarga. Daripada Saiful Wazin tak minat tapi akhirnya dia sekarang menjadi seorang pelakon teater. Bagi saya memang seorang pelakon teater yang hebat. Betul tak Aisyah? Betul, sebab macam saya sendiri pun berkecimpung dalam teater ni pun tak pernah sangka-sangka. Lepas daripada tingkatan 6 memang tak sangka dapat teater, and berbangga juga sebab dapat cebol dalam bidang ni. Betul. So kita kena banggalah walau macam mana pun, apa yang mendorong pun benda tu jadikan satu kekuatan untuk kita. Betul. Okay. Baiklah, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Kita tahu sekarang negara kita dilanda musibah COVID-19. Bagi Datuk sendiri, yang turut terkesan dengan apa orang kata tak boleh keluar syuting, tak boleh turun padang untuk teruskan lakonan. Dalam masa yang sama, apa perkembangan Datuk sekarang dan kesan yang Datuk hadapi ketika menghadapi pandemik COVID-19 ini? Okay, kita begini ya. Selepas beberapa waktu COVID berjalan, bermakna kita sedang dilatih untuk membiasakan diri kita dengan cara baru. So, semua adik-adik dan anak-anak saya yang ada di FITA, di UiTM, jangan jadikan pandemik COVID itu sebagai halangan. It's not. Kerana untuk menjadi manusia yang sukses dalam diri kita sepatutnya sentiasa positif. Sebab itu kita terlibat dalam bidang FITA, iaitu filem, animasi dan teater, ialah manusia yang kreatif. Kreatif maksudnya
mulai pada hari ini adik-adik kita dan anak kita yang ada di depan di dalam Google Meet ini seharusnya berfikir dan mula berfikir dan cari berfikir untuk kita create something, benda baru menggunakan line Google Meet atau Zoom meeting atau yang bersamaan dengannya atau something benda yang baru yang untuk kita create. Kerana bila itu kita dapat lakukan sebagai pioneer atau orang yang pertama reka benda itu, maka kita adalah menjadi orang yang pertama kreatif mencipta benda yang baru dalam bidang teater. Yang lepas itu lepas kerana dunia sentiasa berubah. Yang lepas itu lepas kerana masa selalu berjalan. Yang lepas itu lepas. Kalau kita duduk juga yang lepas, maka kita akan jadi anak-anak dan ada pelajar-pelajar yang terikat di dalam kotak. Sebab itu rancangan kita mula-mula nak buat teater kotak. Betul atau tidak Aisyah? Kerana kita nak menyampaikan idea-idea begini. Itu bermaksud begini ya saudara, tuan-tuan, adik-adik, anak-anak saya. Mulai pada hari ini termasuk Saiful Yazin, saya nak berjumpa dengan tuan untuk bersama dengan tuan untuk kita create something yang baru kerana saya sentiasa Hilal Azman ni sentiasa ada idea baru. Kerana saya start melukis, masa umur saya 4 tahun lagi saya start dah melukis. I'm do free painting, sebab tu saya masuk art director, saya masuk creative director. Saya buat manual airbrush. Saya tak guna Photoshop. Sekarang baru Photoshop. Maksudnya kita ni orang kreatif dah dilatih untuk berfikir apa patut kita buat. Jangan sama sekali jadikan sakit itu, bukan sakit COVID ya, sakit stres, sakit halangan, sakit mental, sakit duduk dalam rumah, sakit tak boleh keluar, sakit jiwa, sakit benda tu. Jangan jadikan diri kita benda itu menjadikan kita tak boleh buat apa-apa. Sedang orang sudah ke langit, kita masih lagi di lantai. No, no, no. Itu jawapan saya buat sementara ni. Okey, kita dapat dengar apa jawapan Datuk, sangat-sangat bagi kita motivasi. Datuk cakap kita tak boleh pandang ke belakang. Apa yang berlaku sekarang ni kita perlu teruskan. Kita sebagai orang seni kita perlu kreatif, create benda baru. Itu jawapan antara jawapan Datuk tadi. Sangat memberi kita motivasi lah. Kan? Okey, kita pergi kepada Saiful Wazin pula. Saiful Wazin kita kenal seorang lebih kepada teater. Bercerita tentang industri teater yang pastinya kita tahu dia memerlukan penonton dan interaksi sosial cukup kuat. Bagaimana pula kesannya terhadap teater dan Saiful Wazin itu sendiri dalam pandemik COVID-19 ni? Silakan Datuk. Okay. Pendapat saya kesannya amat besar sebab macam mana juga dengan rakan-rakan yang lain bila berlaku je COVID-19 ni semua jadi stuck. Kita tak boleh nak buat teater kan, kita tak boleh nak tengok show, tak boleh nak berjumpa lah, itu senang, tak boleh nak berjumpa tu kan. Jadi ketika awalnya berlaku COVID-19 ni dia jadi satu tanda tanya ke mana arah tujunya kita sebagai penggiat teater ni, apa yang kita nak buat ni sebenarnya kan. Jadi daripada situ kita jadi macam satu rutin yang bermula dari asas balik tau. Saya melihat ada orang buat dia buat program secara sendiri dengan bacaan reading, bacaan naskah kan. Kebiasaannya bacaan naskah itu buat ketika berjumpa lah secara depan-depan, tapi dalam Google Meet pun boleh buat apa kan. Jadi bila start je, siapa yang jadi pencetus ketika itu, dia dah mula beranak. Daripada bacaan naskah itulah dia jadi satu persembahan virtual, orang kata satu persembahan hybrid. Okey, dia kena, saya setuju. Kita tak boleh jadikan benda ni sebagai satu alasan sebab kita bidang seni kreatif. Pada mula-mulanya memang saya pun jadi macam apa ni kita tak boleh nak buat teater kena berjumpa gak, kena buat juga dekat stage. Kalau kita buat online macam mana nak teater ni apa benda semua kan. Tapi bila saya fikir balik mesti ada sebab kenapa benda ni berlaku. So kita cari something new, kita correct lagi benda tu masa by masa. Okey, bila berlakunya awal tu, apa yang saya buat dengan rakan-rakan kelas saya, kita orang hanya buat bacaan naskah, cari balik naskah-naskah yang
kita mengasah balik kefahaman kita tentang kita back to basic balik. Dan kita tahu benda ni akan reda juga. Kita akan reda juga dan pernah pun berlaku. Habis je PKP. Okey, ini saya nak cerita pasal perkembangan lah. Saya kongsi sikit perkembangan apa yang saya buat ketika habis je PKP tu. Okey. Ketika PKP tu, saya buat pre-production orang kata. Kita buat persiapan ni. Walaupun orang kata, bila habis COVID ni kau tak payah berangan lah benda ni akan habis dalam masa yang cepat. Bagi saya tak ah. Saya percaya benda tu akan habis. Tapi kita buat dulu persiapan ni. And siapa yang nak join, siapa yang nak terlibat dengan saya, terlibat. Siapa yang tak nak, it's okay. Okay, so saya buatlah beberapa naskah yang saya dah buat. Okay. Nak dijadikan cerita, masa tu COVID dah habis. Kira dah PKPP. Okay, PKPP. PKPP berlaku dan saya teruskan program apa yang saya rancang dalam skala kecil. Okay, ketika itu kita nak panggil penonton ni datang hadir ke studio. Tapi benda tu jadi macam tanda tanya lagi. Adakah dia possible atau tidak? Okay, tak apa. Saya sarankan kepada tim saya, tak apa, kita jangan buat ada penonton. Kita rakam je dulu. Prepare. Kita rakam dulu. Habis rakam, kau nak panggil penonton, datang menonton, boleh. Okay, kita rakam dulu. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi the next. Nak dijadikan cerita, PKP 3.0. Okay, bila berlaku 2.0, sama. Kita orang back to basic balik. Cari balik buat program online, ada interview-interview kan, macam mana yang kalian buat dan apa benda semua. Okay. So, bila je sebelum PKP 3 tu berlaku, kita orang dah rekod lah. Dah rekod berbagai untuk PKP ketiga berlaku. Bila PKP ketiga berlaku ni, sekarang ni perkembangan saya dengan bersama karya-karya saya ni, kita orang tengah publishkan 3 ke 4 naskah yang kita orang dah standby. Dah dijadikan dalam secara alam maya untuk dikongsikan kepada penonton. Sebab kita dah tahu ini dah jadi salah satu norma baru kepada kita. Nak tak nak kita kena mahir juga dengan gadget ni, kena terima juga dengan gadget ni dan kita kena explore benda tu. Idea tu tak pernah mati. Cuma kita kena fikir apa yang the next, apa yang relevan. Dia sentiasa relevan sebenarnya. Wah. Wow. Bila seorang penggiat seni berbicara dan meluahkan apa yang diorang rasa, apa yang diorang hadapi, cabaran, kesan serta pengembangan dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang hampir setahun lebih ni. Jadi kita sendiri walaupun bukan daripada penggiat teater pun akan turut merasa kesan yang sama. Jadi kita perlukan inisiatif-inisiatif, perlu sentiasa bangkit, buat sesuatu yang baru, bak kata Wazin, something new, create something new. Betul. Dan cabaran yang dihadapi ni bukan sahaja kita boleh dengar daripada Wazin. Datuk juga mesti mempunyai sedikit cabaran yang hadapi ketika menghadapi COVID-19 ini. Apakah cabaran yang Datuk hadapi dalam masa untuk mencipta sesuatu yang baru? Baik. Nak jawapan jujur atau jawapan tidak jujur? Kalau boleh jujur lah supaya penonton-penonton kita ni dapat something yang baru. Kalau jawapan jujur, kalau jawapan jujur saya mengatakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Hilal Azman tidak pernah stres. Tidak pernah ada halangan, tidak pernah ada tembok. Walaupun dia dah hampir setahun dan ini dah masuk 3 bulan kita berada dalam rumah, sebenarnya di mana ruang, di mana tempat kita duduk, orang seni happy. Hello, it's okay. Alhamdulillah. Nampak okey sangat tu. Belum habis. Right. Malah saya ada 2 naskah yang sedang saya draft untuk saya combinekan Universiti Sultan Azlan Shah dan juga Fita, you all, untuk satu teater yang berlaku di dalam Zoom meeting. Yang pertama dibuat. Serius. Satu tajuk tingkap, satu tajuk lagi puisi di veranda. Sebab you all juga terlibat dengan makeup artist, betul? Betul? Baik. You all terlibat juga dengan set making untuk setting, betul? Betul. Betul, Datuk. Maka pertama kali kita akan cuba createkan set berlaku di satu skrin yang besar, berlakon di dalam Zoom meeting. Dipanggil teater tingkap
dan satu lagi puisi di Veranda. Ini saya akan berkolaborasi dengan Saiful Yanzin. Saya akan berbincang dengan dia untuk kalibrasi Universiti Sultan Azlan Shah di bawah Badan Kesenian Sultan Azlan Shah, dan juga dengan kita buat benda tu. Kalau you all tengok tingkap itu gambaran, tolong yang hadir dalam ni tolong zipkan mulut dulu. Jangan cerita sebab takut bila you all buat nanti tak jadi macam mana yang digambarkan. Kan? Selalu betul tak Saiful? Betul. Kan? You all kata wow, mari kita buat dulu. Hey, hello. Belum tentu roh yang ada pada kita yang kita nak bincang dengan Saiful ini sama macam mana you all fikirkan. Tidak. Okey. Teater tingkap itu contohnya, kalau you all tengok di dalam LCD whatever screen kita punya iMac ke whatever laptop ke apa, you tengok di situ sebenarnya pun dah macam tingkap, betul atau tidak? Tetapi bahagian setting akan create dummy tingkap itu, kamera letak di luar. Benda tu kita boleh buat dalam rumah je. So di depan itu kita buat dummy macam tingkap, kamera kita letak ke atas tripod, dan letak tripod itu size kita, mid shot atau whatever shot yang kita perlu, yang kita dah set, and then kita boleh bercakap antara tingkap ke tingkap di sebelah sana, tingkap ke tingkap sebelah sini, tingkap orang yang di atas, tingkap yang di bawah. Kita akan createkan dia punya konflik, dia punya isu, bergaduh, sampah buang daripada atas. Oi makcik, kau ni suka hati je buang botol ke bawah ya. So benda itu dia kebarang kalian akan berlaku. Sorry lah tadi anak terbaling, bukan apa. Cakap dia bagilah elok-elok, tadi baling tu terlajak ke tingkap. Acik minta maaf lah banyak ya. So dia, itu contoh. So isu ni boleh berlaku. Tingkap, itu teater tingkap. Jika kita, tim yang ada di dalam ini hari ini, bersama dengan sebahagian tim USAS di bawah Profesor Tan Sri Dr. Nordin Kadri, jika ini kalau kita buat, we are the first who create teater menggunakan Zoom, menggunakan teater tingkap. Betul tak Saiful Yanzin? Betul Datuk, betul. Yes, menarik tak Yanzin? Okey, satu lagi puisi di Veranda. Sama juga, kita akan create dummy dia macam Veranda. Belakang kita buat blue green screen. Tapi di Veranda ni macam apartment lah. Apartment, tingkap tadi pun macam apartment lah. Satu apartment tu kita nampak tingkap. Veranda ni pun sama. Maka puisi jiwangnya dekat veranda ni, puisi jiwang dekat veranda sana, puisi nak mengatakan yang makcik tu, pakcik tu sambil merokok, hampir betul beras dah nak habis. PKP lah, sama kan? Itu apakah orang tua tu masih bersuara lagi tentang masalah yang dikatakan new normal? Kan gitu lebih kurang kan gitu kan? So puisi veranda makna dia. Right. Jadi kalau kita nak masuk dalam ni, kita kena jadi orang kreatif. Jadi kepada pengacara dan pembelacara tadi saya nak sebut, kalau bertanya soalan kepada saya, apakah yang menjadi halangan whatever masalah tentang biladan ni, saya jawab simple. Okay, it's okay. Hello. Jangan jadikan manusia kita yang hebat dalam dunia ini, yang dijadikan khalifah di muka bumi ini, ada masalah. Kalau ada masalah, jumpa saya ada produk yang dipanggil anti-bodoh. Thank you. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya Allah, sakit perut saya, ya Allah. Menarik betul lah perkongsian ini. Dua yang kreatif lah kita punya Datuk ni, ya Allah. Tak sangka-sangka. Okay, Datuk kita ni Syahin memang seorang, orang cakap bukan macam usia dia macam orang muda sekarang. Betul. Orang yang berfikiran macam latest lah, new brain. Sentiasa berfikir ke depan. Kalau macam kita ni ada yang suasa tapi Datuk still usia macam tu masih berfikir nak terus maju. Betul. Okey, kita teruskan. Bagaimana pula dengan inisiatif Datuk dan Wazin untuk meneruskan karya Datuk dengan Wazin di dalam pandemik COVID ni? Sebenarnya apa inisiatif yang Datuk dan Wazin lakukan?
Dia pun dah Datuk dahulu. Bagi pada Saiful Yanzi dulu, kesian kat dia. Dia tu tengah buat dia. Ya, Okey, saya ambil energi Datuk Saya ambil energi Datuk Ah, Okey. Okey. Silakan. Apa dia soalan dia tadi? Inisiatif yang semasa pandemik ini. Apa? Okey, inisiatif yang saya ambil Ah. okey. Pertama sekali merancang apa yang kita nak buat. Okey, walaupun dia berlaku secara dalam talian ke apa ke, benda tu perlu diteruskan sebab setiap produksi yang berlaku dia berbeza proses dia. Proses yang kita alami itu berbeza. Kalau kita berlaku secara dalam Google Meet, proses dia berbeza. Kalau kita berlaku dalam Instagram, proses dia berbeza. Sama juga ke YouTube ke Facebook ke. Jadi perlu ada nakhoda yang menjadi ketua yang membawa anak-anak kapal ni ke mana arah tuju dia. Jadi peranan saya sebagai bila saya seorang yang memikir. Bila kita dah tahu kita dah boleh fikir benda tu, okey, kita teruskan. Jangan nak tunggu orang lain fikir. Kalau nak tunggu orang lain fikir, banyak otak dan benda tu belum tentu terjadi. Okey, kalau kita dah sampai masa untuk kita berfikir ketika itu, why not kita teruskan, kita wujudkan idea tu. Boleh tak kita buat benda ni sebagai satu inisiatif baru? Kita try explore, tengok, try and error. Sama ada dia berjaya atau tidak. Kalau dia tidak berjaya, tak apalah. Dia jadi satu pengajaran dan pembelajaran baru. Kalau dia jadi satu kerjaya yang orang tengok cantik, kemas, proses yang dialami itu sangat kemas, dia jadi ikutan. Betul tak? Dia akan jadi ikutan. So sekarang ni, kita tengah mencari satu sistem ataupun nak wujudkan pelbagai-bagai sistem. Kalau berlaku di Instagram bagaimana, kalau berlaku di YouTube bagaimana, kita tengah try and error. Saya faham sebab saya pun dalam masa yang sama saya tengah study. So itu pun jadi tugasan dalam assignment juga. Kita kena buat online lah apa benda, kena record kan. Satu persatu. Kalau biasa kita berlakon depan-depan, direct macam tu, ini nak kena berlakon awak dekat sana, dekat rumah awak, saya dekat sini, nak kena berlakon dekat sini kan. So inisiatif lah. Kita merancang, kena ada nakhoda. Saya rasa kena ada nakhoda. Okey, kita dengar pada Saiful Wazin membuat perancangan. Melakukan apa sahaja di dalam semasa pandemik COVID-19 ni, Aisyah. Jadi saya nak bertanyalah kepada Datuk Hilal Azman pula. Apa inisiatif Datuk semasa pandemik COVID-19 ni untuk teruskan Baik. Sebenarnya soalan yang tuan-tuan beri kepada saya itu lambat setapak ke belakang. Saya dah ke depan, saya dah memberi jawapan tadi semua inisiatif baru. Okey, sekarang ini kita perlu berfikir bagaimana kalibrasi di antara dunia baru sekarang ini, seperti mana yang selalu kita menonton cerita science fiction, everything, tentang digital, tentang angkasa, tentang inilah masanya yang kita boleh buat dan gabungan kolaborasi dengan orang yang bahagian digital, IT untuk dengan teater baru kita. Inilah bahasanya. Kita kadang-kadang dah main selalu dengan telefon pun. Kan kadang-kadang kita ambil benda ni dan kita serah kepada kawan. Betul? Kawan tu tak ada pun dekat situ. Kita gunakan telefon kita. Yang kawan dekat sana pun buatlah sambut dekat sini dan bagi pada sana. Sambut dekat sini dan bagi pada sana. Ada tak kawan-kawan dekat sini buat macam tu? Ada, Datuk. Itu salah satu contoh yang you all dah berlakon menggunakan teknik yang macam tu. Dan lepas tu kita tengok pula kat dalam telefon kita, ini kita gelak. Dia comel lah dia ni. Macam real lah. Kita bagi, kita sambut, kita bagi, kita sambut. Ada yang baling, ada yang begitu, ada gitu kan. Sebenarnya kita tak ada di tempat yang sama pun. Kita di tempat berbeza, terutama kawan-kawan kita, adik-beradik kita buat. Itu idea yang saya buat tingkap tadi yang saya dapat. Kenapa tidak kita buat teater yang lebih kurang macam tu? Malah itu kecil je, kecil je tingkap itu. Saya pada anggapan saya kecil. Jadi kalau boleh sebenarnya kita nak pergi ke more to the future. Kerana kalau kita tengok pembikinan drama TV Indonesia, kadang-kadang artis tu yang si watak hero tu dengan watak heroin tu tak ada di tempat yang sama. Yang perempuan tu di-shoot di dalam rumah dia. Close up itu. Dan yang lelaki ni di sini. Tapi bila dia edit balik, seolah-olah mereka berada di tempat yang sama. Itu idea yang kita nak buat. Teater baru new normal sekarang. Ya. Sebab saya dah terlibat teater daripada zaman saya sekolah lagi.
itu memang makanan saya. Sebab tu suara saya kalau dalam TV sentiasa energetik kerana gabungan vocal training iaitu dalam drama radio dan juga drama TV dan filem dan juga drama teater digabung, diolah menjadi satu perkara yang di waktu bila kita nak buat tekanan suara besar dan waktu bila kita nak berpisik tapi orang dengar. Jadi jangan risau. Apa benda alternatif kita nak buat itu, kalau berminat, saya dengan Wan Zain dah memang akan duduk dah sama dan adik-adik yang lain. Okey, Aisyah, Ammar, Syaful, okey, Manjik, semua yang ada dekat sini. Minta maaf ya Wan Zain, 6 intern student di bawah saya. Alhamdulillah, 6 dapat 4 flat dan mereka mendapat tawaran untuk pergi ke master. Right. Puncanya sebab ditekan, dibedah, dibentuk, dipecahkan ruyung, mereka menjadi adik-adik yang boleh dapat 4 flat dan juga boleh dapat tawaran untuk pergi master. Bukannya sebab saya pandai, tapi sebab mereka mahu dan mereka tidak give up. Itu je jawapan saya. Baik, sambung. Macam kita dah dengar. Alhamdulillah, terima kasih atas pujian dan doa-doa Datuk. Orang kata macam mana, saya terharu lah, rasa nak nangis pula tiba Datuk cakap macam tu. Rasa macam dihargai sangat-sangat perjuangan sama ni walaupun intern bawah Datuk. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar berkat doa dan tunjuk ajar Datuk juga. Okey, kita terus. Baik. Itu dah tak apa. Itu nak menunjukkan bukan menjadi alasan bila kita masuk intern atau practical student dan kita akan dapat 2.5 atau 3 point something. Sedangkan kita PKPD, PKPK menjadikan you all masih boleh dapat 4 flat. Right? Itu buktinya. Baik. Betul Datuk. Aduh, baiklah kita teruskan soalan kita, ya Allah. Dengan Wazin. Baiklah. Wazin sebagai orang kata pelapis baru dalam industri seni ni. Kira macam walaupun pelapis baru, Wazin banyak menceburkan dalam lakon teater, drama pun ada, beraksi-beraksi dalam drama kan. Apa pendapat Wazin tentang pelapis industri seni yang baru meningkat naik, yang dapat tengok dekat kaca televisyen sekarang? Dan adakah bagi Wazin mereka ni orang yang popular di media sosial? Apa pendapat Wazin? Aduh, soalan dia. Okey. Sejujurnya saya sedih. Mungkin itu rezeki pada mereka. Okey, kita tak nak buat apa kalau dah kata tentang Islam agamanya itu rezeki, kan? Tetapi secara jujurnya kita ni sebagai orang, kita tahu hala tuju kita tahu nak masuk lakonan ni bukannya senang. Kita belajar masuk lakon, belajar masuk kelas. Ni jujur kita masuk kelas, kita bertahun-tahun kita belajar teater, belajar lakonan tu followers sikit dia 1,000 je. Tak dipandang pun. Okay. So untuk masa macam mana nak cakap tak tahu itu memang rezeki diorang Itu yang kehendak sekarang. Jadi saya nasihatkan kepada rakan-rakan saya, diri saya sendiri, kita teruskan apa yang kita dah buat ni, kita dah teruskan sebab kita kena rasa yang sentiasa positif yang kita masih diperlukan. Okey, ketika ini memang itu menjadi punca rezeki diorang. Betul lah tu, mewarnai dengan rupa-rupa yang cantik, yang indah itu, yang nak dijual kepada masyarakat luar itu rezeki diorang And kita tak nak buat apa. Tetapi kena percaya ada orang-orang yang tidak memandang perkara-perkara sebegitu yang masih memandang kita. Saya berani cakap semenjak berlaku PKP ni, ada rakan-rakan saya yang dah habis belajar dalam bidang teater, yang ada dalam bidang lakonan ni, dorang dah pergi jauh dah. Tapi kita tak pernah kenal dorang. Maksudnya dorang dah berlakon drama dah. Banyak dah, filem semua dah ada. Cuma kita tak pernah kenal siapa dorang. Sebab dorang bukan Insta famous. Dorang bukan datangnya dari followers yang banyak. Tetapi dari segi lakonan, kalau kita melihat dari kaca TV itu, sejujurnya saya cakap, tapau dorang tapau. Jadi itu adalah rakan-rakan saya yang memberikan saya positif memberikan saya satu benda yang positif. Saya cakap, okey, kawan aku dah pergi dah ni. Okey, tak apa, aku tengah belajar lagi. Kau tunggu aku habis. Okey, insyaAllah sampai satu masa aku akan pergi juga macam mana kau nanti. Tetapi dia nak survive sangat susah.
sejujurnya dia nak survive sangat susah. Mungkin satu production satu. Habis production tunggu 2-3 minggu baru dapat lagi satu. Kan dia tak back to back. Okey. Tak apa, kita percaya pada rezeki. Kita percaya pada rezeki sebab kita dah ada dalam bidang yang betul. Orang nak tipu kita bukan nak kata kita belagak pandai atau sombong, tidak, tetapi basic lah. At least basic kita dah ada dah. Orang nak menipu, kita tak bodoh untuk ditipu sebegitu. And cuma nak memahami pemahaman mereka itu, nak kesinambungan, nak samakan apa yang diorang faham, itu saja. Kita cari link itu. Sejujurnya itu lah. Kita kena banyak sabar. So boleh dikatakan bakat tu dengan potensi seseorang tu lagi penting lah, betul? Untuk Sebenarnya. menceburkan diri dalam bidang seni ni, betul? Betul. Jangan risau sebab benda tu dah tengah nak pergi dah. Dah menuju dah benda tu. Kita sekarang ni teruskan je. Saya minta korang sabar, teruskan je. Betul. Semoga Wazin terus sukses. Teruskan usaha Wazin, okey? Aisyah, kita tahu itu adalah kata-kata jujur daripada Wazin. Wazin seorang pelajar fita dan aswara sekarang, memang pelakon yang amat-amat berbakat dan mempunyai ilmu. Itulah isu sekarang yang banyak orang petikaikan. Okey, jadi kita teruskan, kita simpan itu dulu. Okey, bagi kita pergi kepada Datuk Hilal pula. Bagi Datuk pula seorang orang yang berpengalaman dan orang lama dalam industri seni ni, apa pandangan Datuk terhadap pengarah muda sekarang yang pengarahan mereka dan mereka ni lebih memilih pelakon dari segi bakat ataupun dari segi pelakon tu hanya popular di laman sosial. Apa pandangan Datuk berkaitan isu ini? Okey, jawapan saya pandang je lah sebab dalam TV kita pandang je lah ya kan. Hanya pandangan saya kan. Saya pandang je lah kan. Itu sebenarnya tak ya. Kita ramai pengarah-pengarah muda yang mempunyai kewibawaan yang bagus. Serius saya cakap. Malah saya pun kadang-kala teringin untuk berlakon di bawah air tangan mereka. Sebab kenapa saya sebut air tangan itu? Kerana mengarah ini dia ibarat macam memasak. Diberikan kepadanya beberapa bahan di menu dan kemudian dia olah untuk jadi ratatouille, untuk jadikan makanan itu sedap. Ya. Okey. Sekejap ya, saya check. Okey, right. Saya check bateri sebenarnya, risau. Okey. Sebenarnya walaupun berlaku tentang pemilihan casting pelakon yang begitu, but saya pesan kepada adik-adik yang ada. Saya pesan kepada you all. Saya pesan kepada Wan Zain. Saya pesan kepada diri saya. Hello, it's okay, weh. Don't worry benda tu. Dia ambil ke, dia tak ambil ke, kita jawab dia. Peduli apa, weh? Maksud saya ialah diri kita semua yang ada di dalam ini dilahir sebagai diploma dan degree, dianugerah untuk mencipta. Bukan, we are not the follower. We are the creator. Jadikan diri kita bukan sebagai follower. Jadikan kita sebagai creator. Maksud saya, dipanggil ke, tak dipanggil ke? Kalau tak dipanggil, kita cipta sendiri dek. Walaupun di short movie. Buat sendiri dek. 3 minit pun tak apa. Aku dengan kucing. Contoh je lah. Kau bawa lah kau punya ni. Kau ni tengok di situ. Dia tengah berak, dia tengah makan begitu. Kan gitu. Inilah kesayangan kucing saya. Pendek je dah. Kadang-kadang benda itu kita tak tahu benda tu tiba-tiba meletup. Pasal kucing dia je weh. Kan itu contoh. Right. Alright. Kan gitu. Jawapannya bila disoal oleh wartawan. Kenapa Saudara Hilal buat benda macam tu sedangkan dah lama berlakon? Dah kau orang tak nak ambil, aku apa dengan kucing, jadilah. Kan gitu. Ya, at least kan orang dunia suruh tahu kerana Hilal tidak dipanggil dan dia mencipta sendiri. Dia ambil gambar kucing dengan berak. Engkau, right. Maksud saya di sini, don't worry. Saya suka ulang perkataan, it's okay. Right? Jangan jadi kita benda itu sebagai satu burden, satu benda yang stres. Barang siapa di antara kita di dalam ini, bila kita hoping atau mengharap kepada manusia, trust me, kita akan kecewa. So apa perlu kita buat? Kita harap pada Allah jelas sebab Allah tak pernah zalim, dek. Allah tak pernah zalim. Kita buat je, dek. So nanti, suatu waktu nanti, short movie yang keluar 2 minit, 3 minit, tak disangka tiba-tiba benda tu meletup. Menang pula tu. Mana tahu. Kerana kita duk fikir,
Kita letakkan mental block itu, oh dia orang pilih yang lawa saja, dia orang pilih yang cantik saja, dia orang pilih yang itu je. Dek, saya pesan pada diri saya pesan pada adik-adik, saya pesan pada Saiful Manzil. Ya, don't care, tak kisah dek. Kita buat je. Itu je, next. Betul, kita buat je. Yang penting buat je. Aisyah, saya tertarik dengan satu perkataan Datuk. Is okay. Saya dah ingat-ingat is okay. Teruskan. Itulah Datuk selalu cakap dalam bicara online ni. Datuk memang seorang yang positif ya, Aisyah. Sangat positif, selalu bagi semangat. Orang kata suntik semangat baru dekat anak-anak muda ni yang orang kata sekarang ni tengah stres, tengah struggle, yang mana yang tengah buat FYP, yang mana yang tengah last sem, struggle everything. Korang kena positif sebab apa, bila kita selagi kita tak hadap benda tu, kita tak akan tahu macam mana end up dia. Betul. So, baiklah. Berdebar nak tanya soalan seterusnya sebab Wazin dia punya semangat dah lain macam. Kita ikut Datuk. Dia dapat spirit Datuk. Okey, baiklah Wazin. Sebagai seorang generasi muda lah, pelapis muda. Tawaran berlakon ataupun dalam filem ataupun atas pentas ni bagi Wazin, adakah ianya merupakan punca rezeki utama Wazin? Sebab ialah sekarang pun Wazin tengah belajar lagi kan. So bagi Wazin, adakah ini punca rezeki utama Wazin untuk meneruskan hidup? Dalam masa yang sama kita dapat lihat juga sekarang ramai artis ataupun macam rakan-rakan muda Wazin sendiri, kita dapat lihat di sosial media banyak menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Saya sejujurnya daripada habis saja saya belajar sehinggalah saya kahwin ke apa ke sekarang ni semua, duit itu adalah sumber rezeki daripada penglibatan teater. Siapa cakap teater tak boleh hidup? Saya hidup sampai sekarang. Sejujurnya, alhamdulillah saya hidup sampai sekarang. Okey, maknanya benda tu relevan. Okey. Jadi terkesan atau tidak punca rezeki itu memang sejujurnya terkesan lah kan, sebab yalah bila berlakunya COVID, saya rasa bidang kita ni paling terjejas walaupun ada bidang-bidang lain. Okey, walaupun ada bidang-bidang lain. Tetapi kita sekarang ni dalam kelompok kita melihat kelompok kita. Jadi benda ni dah setahun lebih. Pernah tengok show live yang berlaku dah semenjak setahun ni? Tak pernah kan? Tak ada kan? Secara langsung tak ada kan? So dah tahu dah jawapan dia. Okay, dan saya tak tahulah. Mungkin bidang seni dengan bidang perniagaan ini dia dekat. Maknanya bila saya tak menuju ke arah situ lagi sebab saya tak bercita-citakan untuk membuka perniagaan ke apa ke. Okay, melainkan saya punya wife ke apa ke, dia pun orang teater juga, orang seni juga, dan dia buat bidang itu, berlakon dalam masa yang sama berniaga. Tapi saya tidak. Saya rasa dia memang dekat dua hubungan dalam bidang ni, kerana saya tak tahulah, mungkin ada insecurity untuk yalah bila tak dapat dipanggil berlakon, nak menunggu job berlakon, apa lagi aku nak buat kan? Berniaga lah. Sebab berniaga je masa yang possible adalah jadualnya itu adalah jadual sendiri. Kita nak berniaga, kita niaga lah. Kita yang menyusun jadual itu. Okey, aku nak pergi shoot lah kejap. Okey, aku hold dah dulu bisnes aku ni. Hold kejap seminggu. Okey, aku pergi shoot. Jadi saya rasa dua itu dua benda yang berkaitan. Yes, kita pun berniaga, menjual bakat kan. Yes, betul. Kita pun sebenarnya berniaga. Kita, kalau bahasa kasar dia adalah melacur lah. Kita lacurkan diri kita kepada industri. Alright, tapi dalam kata yang jahat lah, okay. Kita pun dalam masa yang sama kita melacurkan diri ni, kita berniagakan diri kita dari segi bakat. Tapi bila berlakunya PKP, shoot tak boleh. Mungkin apa yang awak dimasukkan bidang perniagaan adalah bidang bisnes lah. Yang kita berniaga ni jual beli. Okay, jual beli. Saya faham benda tu dan saya rasa benda tu memang berhubung kait lah. Tengok pada mission setiap yang ada pada diri mereka tu. Tapi pada saya tak melihat ending saya akan berniaga. Saya lain lah. Itulah sebab saya tengok juga dekat sosial media Wazin banyak tolong wife, niaga, buat tu, buat ni untuk apa orang kata support kan, family apa semua. Alhamdulillah nampak macam one happy family at home macam tu, nampak nice kan. Betul. Betul cakap Wazin tadi. Jadi pelakon pun boleh hidup. Dia dah ada 2 orang anak dah. Ada isteri, bahagia dah pun. Okey, boleh je hidup.
Okey, kita dah dengar cabaran panel-panel kita, bagaimana inisiatif panel-panel kita. Sekarang kita nak tahulah sebagai orang lama Datuk dengan Saiful Wazin, apakah harapan Datuk dengan Saiful Wazin lah untuk memastikan teater dengan perfilman ni sentiasa dihargai oleh masyarakat kita, penonton tempatan kita. Silakan Datuk dulu lah. Baik, okey. Macam saya dah terlibat dalam bidang ni 41 tahun. Ya, daripada drama pentas, drama radio, filem, drama TV, right? So, saya minta, sebab tadi ada sebut apa harapan kita kepada yang lain. Jawapan pendek yang saya beritahu, jangan harap apa-apa dari manusia. Trust me. Anda akan kecewa, anda akan rasa sedih, anda akan rasa tidak dipedulikan, anda rasa macam tidak dimahu oleh dunia kerana harapan yang itu. So jawapannya, apa yang kita nak buat, kita buat sahaja. Saya nak bantu Saiful Wazin ialah dan yang lain-lain. Kita sebenarnya maksud perniagaan ialah sale. Sale itu sebenarnya apa sahaja perlakuan yang kita buat dan diterima oleh orang, itu sales. Sale bukan kita ambil barang dan kita jual barang. Tapi di istilah secara besar, cuba nampak ya, ambil barang, bagi barang, penerimaan, itu sales. Tapi itu barang. Tapi perlakuan kita hari ini, dalam bidang kreatif, dalam bidang lakonan, dalam bidang penulisan, dalam bidang pementasan, sebenarnya itu juga sale. Sebab kalau tak ada sale, orang tak menonton. Betul. Jadi untuk saya tak nampak dah Saiful Wazin sini, dia pergi mana? Di Bang Ada. Right, okay. Untuk Saiful Wazin, saya akan duduk bersama dengan Saiful Wazin, kita duduk berbincang. Sebenarnya bisnes itu sangat-sangat subjektif. Bisnes bukan you ada produk cantik dan you jual. You ada biskut, you jual. You ada baju jahit, ada jual. No, bukan. Sebenarnya dalam bidang kita, walaupun satu huruf, itu bisnes. Right. Saya akan duduk sama Wan Zain untuk mencipta satu benda. How we going to create a new word? Creative business. Creative business. Kalau kita nak mantu pula orang bisnes, how? Acting is a tool. It's a tool for marketing and closing. Itu bisnes. Sebab kata Leonardo da Vinci, the only person can be anything is only an actor. Sebab an actor dia boleh jadi Pak Haji. Macam aku sekarang pakai lebay. Kadang-kadang kan dia menjadi orang yang jahat. Dia minum arak, dek. Dia kena tangkap. Dia jadi hantu. Kahwin dah berapa kali, bercerai dah berapa kali, mati dah berapa kali. Bini dah berlambat-lambat, dek. Dia jadi ustaz, dia jadi cikgu, dia jadi polis, dia jadi penagih dadah. The only person can be anything is only an actor. Maksudnya begini. Kerana dalam bidang bisnes memerlukan sangat-sangat dalam bidang lakonan. Untuk menjual goreng pisang, orang tak akan membeli kalau dia tak ada berlakon. Ini sedapnya makcik, betul. Ini goreng ni tepung siang malam saya adunkan ni nak jual. Baru nampak sedap macam ni makcik. Itu contoh. Belum lagi salesman. Oh, ya kilat. Ini sebenarnya tayar ni datang daripada ni tau. Kita ambil dari setapak. Skru dia tu daripada Gombak. Oh, kita cantumkan benda ni. Dinding dia tu daripada Nun, Petaling Jaya. Oh, itu sambung. Jadi kereta cantik. Itu contoh. Namanya menggoreng, weh. Right. Untuk sales, itu sebenarnya dalam bisnes. An actor tu sebenarnya, right. An actor, dia nak bercakap dengan YB contohnya. Tiba-tiba Hilal Azman macam ni. Tiba-tiba YB datang ni kat rumah. Assalamualaikum. Ya, Datuk. Ya, minta maaf. Saya tadi dengan keluarga. Datuk nak apa? Kan dah berubah kan karakter dia tu. Tadi duk lalak-lalak kau macam tu. Macam orang gila kan dalam apa Google Zoom. Tiba-tiba Datuk tu dah berubah. Alah, Hilal. Kan gitu. Kita yang kita dilatih. Saya tahu Saiful Wazin, kalau kolaborasi saya dengan Saiful dibuat, okey, contohnya, apa kita nak buat, Datuk? Paling simple contohnya, the creative workshop in business. Creative workshop in business. Dalam tu kita masuk teater, dalam tu kita masuk lakonan,
Dalam tu kita masuk improvisation, meditasi, apa whatever imagination, semua dalam tu. Dia tanya kenapa nak kena imaginasi? Kau bayangkanlah kan. Kan semuanya kau bayangkan. Teater kan macam tu dilatih kita. Right. Ni di sini orang bisnes. Pertama kali sejarah dibuat Hilal Azman dan Saiful Wanzid creative workshop dalam bidang bisnes. How acting become as a tool for marketing and closing. Nampak? That's a business. Yang Saiful mungkin tak fikir, tak terfikirlah benda ni. Aku fikir selama ni bahawa teater lakonan begini tak. Right? Silap-silap yang datang salesman jual kereta tu pun akan jadi, ada bidang berlakon tu, kalau dapat bagi kat tu sama passing shot pun tak apa dek. Kan gitu. Dia sendiri minta dek. Pasal dah lama rupanya dia minat berlakon. Bila dia berjumpa dengan kita masuk tu baru dia minta passing shot pun tak apa dek. Kan gitu. Alright, dia minta passing shot je kan gitu kan. Kan gitu. So, I have few things dengan semua grup kita yang daripada Fita ini sebagai closing. I don't know this one sebagai closing ke tidak. Right. Saya bagi tahu, don't give up. It's okay deh. It's okay. Trust me, semua yang ada dalam ni hari ni, di bawah Manjid, di bawah Syamsul, di bawah Amar, di bawah Aisyah, semua yang ada di bawah tim saya yang ada di dalam ini, jika mahu untuk bersama saya dengan Saiful dan Wanzin, kita create something, at least dengan workshop. Trust me, we can do it. Itu saja. Wow, guys. Lain macam aura petang ni. Lain macam. Okay Syah, harapan Datuk harapan Datuk macam biasa, it's okay, just go. Harapan Datuk. Itulah kata-kata Datuk untuk kita. Apa yang Datuk harapkan di dalam industri seni ini, Aisyah. Betul. Lagi satu, kelihatannya Datuk mempunyai dengan ada connection dengan Wazir untuk melakukan something new. Yang diulang-ulang ni daripada awal sehingga akhir, yang membuatkan kita tertanya-tanya apa benda tu? Apa benda tu? Adakah berkaitan bisnes ataupun teater ataupun dalam bidang lakonan ke macam mana, kita tak tahu. Kita stay tune, buat kata Datuk, stay tune, tunggu dan lihat sahaja. Yang penting kita create. Betul. Baiklah. Okay, tadi kita dah dengar harapan daripada Datuk Hilal. Sekarang kita nak dengar pula harapan daripada Saiful Wazin pula. Betul. Mana harapan Saiful Wazin? Okay, sebenarnya saya jumpa Datuk ketika set Tok Guru. Dan kita orang dah pernah berjumpa dan pernah berbual juga sebenarnya. Tetapi tak naklah mention kat sini. Nak rahsiakan dulu supaya dia jadi surprise. Tapi bila Datuk dah mention, saya kena menyokong kata-kata Datuk. So adalah perancangannya, memang nak dibincangkan dalam progres benda itu. Doa supaya benda itu berjalan dengan lancar. Okey, kata-kata semangat ke macam mana? Kata harapan Saiful Wazin lah. Oh, harapan, okey. Saya suka bila macam ni. Saya ada idea saya untuk apa nak dibuat, tetapi sekiranya ada rakan-rakan teater saya yang sekarang ni mungkin diorang tak tahu nak menunjukkan diri macam mana kan. Saya willing untuk kita buat projek sama-sama. Why not kita buat projek sama-sama, sebab saya setuju dengan kata-kata Datuk. Orang sekarang ni tak nampak kita ni, orang tak nampak kita. Why not kita buat produk, kita jual diri kita. Itu je tanggungjawab kita sekarang ni, supaya mereka jelas. Tetapi jualan itu kita kena tahu target audience kita siapa. Kita nak pergi kepada siapa. Okey? Saya macam tu. Kalau ada harapan saya, kalau ada siapa-siapa yang nak buat apa projek ke apa ke, jom kita borak apa yang nak dibuat. Apa yang kau nak achieve? Aku cuba bantu. Kau nak achieve bidang lakonan. Okey, jom kita cari naskah yang kau boleh asah lakon kau. Pemahaman. Sebab nak pergi ke bidang lakonan sejujurnya sangatlah susah ya. Sangatlah susah. Saya duduk berborak dengan Datuk pun, saya tanya Datuk macam mana benda ni, macam mana. Adakah dia betul atau tidak? Benda tu pun masih subjektif. Jadi mana perginya ilmu yang kita belajar kalau kita masih tak mengamalkan? Ilmu tanpa amal akan jadi kegagalan. Okay? So harapan saya itulah satunya. Kalau siapa yang tak tahu mana hala tuju dia, jom kita buat apa yang patut
walaupun dalam bidang COVID, bidang pandemik ni apa ke, sebab benda tu masih relevan. Okay? Dan jangan give up kawan-kawan, jangan give up. Jangan sekali pun korang tarik diri untuk caw daripada bidang ni. Korang dah sampai degree, kita dah sampai degree ke diploma ke, kita dah, tak kisahlah secara khusus atau tidak, tapi kalau selagi minat tu ada untuk teruskan. Sabar. Dia tak akan datang sekarang, tetapi dia datang nanti. Bila dia datang nanti, dia akan datang bergolek. Sebabkan dia datang bergolek, tengoklah. Contoh, saya cita-cita saya harap apa yang aku alami, apa jalan hidup yang aku alami sekarang ni, aku harap benda tu mendatangkan motivasi kepada kawan-kawan aku supaya diorang tak give up. Aku tahu benda ni struggle, susah nak hidup, susah nak cari duit. Walaupun kita kadang-kadang ambil job sehari orang boleh dapat RM20, RM30 kan. Aku ambil lah job tu. Walaupun orang kata tak payah dah, kau tak payah nak pergi extra. No, bagi aku tak. Extra ke apa ke, benda tu berbeza. Kau pergi extra set ni, kau akan belajar set ni. Kau pergi tempat lain, kau akan belajar benda lain. Teruskan kawan-kawan. Jangan give up. Harapan mak bapak benda tu paling utama. Itu doa. Kan? Once diorang kecewa lah mereka kan. Apatah lagi kita. Semua benda kita buat, dia jadi tak makbul lah. Kan? Sebab itulah bila saya fikir balik, kenapa mak bapak aku pilih benda ni ya? Bukan ke benda ni orang kata dekat dengan benda-benda yang lara. Bawa aku ke jalan yang sesat lah, banyak kepada hiburan lah. Tapi hikmah dia 10 tahun, alhamdulillah dah dekat 10 tahun saya dalam bidang ni. Bidang teater ni. Teater. Ke arah filem, skrin, saya baru cuburi. Tahun 2019 saya baru cuburi. Jangan give up kawan-kawan. Ada solution, ada jalan yang Allah tentukan untuk kita. Tuhan tu sebaik-baik perancangan lah. Jangan give up. Okay? Give up, Roger. Kita buat projek. Tak ada hal. Betul. Ya Allah. Betul. Orang kata macam tak kisahlah kita ni daripada bidang apa sekalipun, teater ke, daripada mana-mana sekalipun, sebab yang join kita pada hari ni bukan sahaja daripada bidang teater, malah daripada universiti lain yang turut ada inisiatif, ada rasa nak tahu bagaimana pelibatan orang-orang teater dalam industri seni ni sebenarnya. Jadi mereka juga boleh kongsikan benda-benda yang Datuk dan Wazin kongsikan ni kepada orang lain supaya orang lain faham macam mana proses perjalanan teater ni sebenarnya. Baiklah, kita boleh buka soalan sekarang untuk kepada sesiapa yang willing untuk tanya soalan kepada para panel kita. Korang boleh tanya melalui buka mic ataupun korang boleh type saja di ruangan mesej, kami akan baca. Silakan. Okey, betul. Siapa yang nak ajukan sebarang soalan kepada Datuk Hilal kita dengan Saiful Wazin, walaupun bukan daripada teater, nak tahu tentang teater, boleh terus ajukan soalan. Ada pendapat atau pandangan sendiri, korang boleh share. Okey, silakan. Ada siapa-siapa? Mungkin saya ada sikit perkongsian macam mana nak survive, maksudnya as a student, macam mana kita nak survive kan. Okey. Cadangan saya, sekarang ni zaman teknologi mudah. Okay, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Ni saya rasa kawan-kawan saya tahu kot, saya pernah kongsi dengan orang satu ketika dulu. Instagram tujuannya kita untuk tengok anak-anak muda, rakan-rakan sebaya kita. Okay, tetapi otak-otak ni, kita nak mencari guru ni, semuanya di Facebook. Ikuti perkembangan mereka. Apa yang mereka alami, apa yang mereka buatkan, sama ada politik ataupun bidang seni, ataupun hanya borak kosong. Kita kena ambil tahu benda tu. Dan kita try approach mereka. Jangan segan. Kita approach bukan untuk kita nak bagi tahu. Yalah, memang tujuannya adalah untuk kita memperkenalkan. Ya, Datuk, saya Wazin, saya dalam bidang teater. And kalau sudi, saya nak berkenalan dengan Datuk dan ambil tahu tentang sedikit teater ni apa benda semua. Okay? So, itu tujuan dia. Supaya Datuk pun notice. Oh, Saiful Wazin. Oh, okay. Boleh. Faham tak? Gunakan benda tu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak jual diri kita. Benda tu. Kita follow lah pengarah-pengarah yang ada. Tengok perkembangan mereka. Paling tidak pun tengok story dia. Like je lah. Kalau tak mampu nak tak berani nak bercakap korang like je lah. Sampai satu masa dia akan notice gak. Kenapa budak ni asyik like. Sebab benda itu saya pernah buat. Pernah berlaku dekat saya. Saya tegur Abang Pekin Ibrahim.
pada tahun 2015. Masa tu saya tengah nak FYP diploma. Okay, saya cakap dia, Assalamualaikum bang, saya dapat tahu abang baru habis ambil master dekat Indonesia. Boleh tak abang kongsikan sedikit apa perkembangan abang dan bagaimana proses dia apa benda semua. Dia tak balas. Tak apalah. Tapi apa yang saya buat, saya pergi tengok show dia. Saya pergi ambil gambar dengan dia. Tak tegur ni, tak cakap apa pun. Saya ambil gambar dengan dia, saya like gambar dia. Dan saya mention, satu hari tu saya mention dia dekat story. Kan. Tiba-tiba dia tengok, kau pernah message aku tahun 2015 dan dia balas. Dia balas tu tahun bila? 2020. 5 tahun kan. 5 tahun saya tunggu dia balas. Dan lepas daripada tu dia ajak datang ke rumah untuk berbual. So dapat tak apa yang saya nak tadi? Sepanjang 5 tahun lepas tu. Dia tak dapat sekarang lah, dia dapat nanti. So percaya benda tu lah. Kalau orang kata apa, jangan malu nak expose diri ni, walaupun orang nak kata kita macam kau ni tak malu ke buat tu buat ni, tapi siapa kau nak apa orang kata nak condemn kita. Yang penting kita buat tu untuk kepuasan diri kita. Baiklah, kita ada soalan daripada Sarah Majid. Saya sebagai pelajar penulisan skrin ingin bertanya apa pendapat Datuk atau Saiful Wazin tentang sebuah naskah terbaik. Datuk, apa pendapat Datuk? Okey. Sebab dah sebut Datuk, maka saya jawablah. Kalau Saiful Wazin, maka Saiful Wazin jawab. Right, okey. Begini. Sesuatu naskah yang baik, saya tidak peduli dia merangka jalan ceritanya macam mana. Sesuatu naskah yang baik, dia ada roh di dalam cerita dia. Sebab banyak skrip hari ini, dia tidak mempunyai otak. Jadi skrip atau naskah perlu ada otak dan di dalamnya ada roh. Jadi biarpun sedikit sekalipun kita menyampai, bila ada roh daripada hati, dia akan sampai ke hati. Kau buatlah cerita apa pun walaupun cerita seketul batu. Doesn't matter. It's okay, Dik. Right. Kalau kau nak kupas segala-galanya naskah bagaimana begitu, bermakna kita tak habis kita punya meeting ni, Dik. Bermakna 3 hari 3 malam nak kupas benda tu. Mangai jalan ceritanya sangat subjektif. Apa si Saiful Wazin duk tengok cawan tu di sudut lain. Saya duk tengok di sudut lain. Mati-mati saya kata cawan tu ada tangkai. Saiful Wazin kata tak ada. Saya kata ada. Yang sebelah sana pula kata ada bunga. Saya tengok nampak tangkai. Maka apa saja subjek yang kita tampil dan ceritakan, dia seperti 10 orang buta menceritakan tentang seekor gajah. Yang kata yang gading lain, yang kakinya lain, yang ekor lain, yang badan lain, dia tetap sama is gajah. Tapi yang pentingnya, roh cerita itu. Roh itu yang susah kita nak dapat dibandingkan dengan skrip-skrip kita yang lama dulu. Yang hasil lakonan Ahmad Yatim, hasil lakonan Arwah Mustafa Noor, hasil lakonan orang lama Ibrahim Razali. Kerana cerita dulu, ada roh. So roh itu yang sebenarnya melekat ke hati sehingga hari ini. Termasuk hasil-hasil karya P. Ramlee. Walau mau cerita pun itu besar batu kepalanya. Pasal anak saja berak. Dia ada cerita ke batu. Tengok ada cerita je. Pasal berak je pun. Kan gitu. Tapi kita ingat sampai mati. Padahal satu watak je pakcik tu. Dia boleh kata masuk. Macam mana saya nak masuk tuan? Lubang telefon ni kecil. Itu saja pun kita ingat sampai hari ini, Dik. So itu saja. Kalau nak tanya saya, bagaimana skrip tadi sebagai penulisan. Okey, saya nak terlupa satu. PKP adalah waktu terbaik kepada orang semua bahagian penulisan untuk explore cerita yang bermacam-macam. Kerana kamu duduk di rumah, tak buat apa-apa, kamu explore lah semua cerita itu. Jadi saya tutup untuk soalan yang ini, perlu ada roh. Ya, kalau tak faham tentang ni, telefon saya atau telefon apa Saiful Wazin, telefon saya 013 430 9527. 013 430 9527. Itu nombor telefon personal. Nampak tak? Saya sedang melacurkan diri dalam bidang saya. Dan saya beri ini kepada anda untuk saya self.
Saya sell, kata Dr. Nordin Salat. Sell yourself. Sell yourself. Itulah personal branding. Janganlah takut bagi nombor telefon, takut orang nak mengorak ke apa ke. Aku bukan kisah dah benda tu. Dah tak nak lah benda tu. Contact untuk ilmu. And then Saiful Wanzin sebelum ini saya nak beritahu. Saya last day, saya sebenarnya ada closing topik. Saya membuka sebab tu dia tak jumpa. Dia kata benda tu subjektif lagi. Hang up. Saya call dia, saya WhatsApp pada dia. Saya dah habis tapi saya nak pergi ke set lokasi. Saya nak jumpa ni. But sampai sudah dia tak ada, dek. Maka di situ hang up cerita. Rupanya saya nak jumpa dengan dia hari ni dekat sini. Bermakna kau kena WhatsApp balik. Kita set balik benda ni. Sebabnya itu ialah conclusion cerita kita di meja waktu kita buka puasa malam tu. Betul. Right. Itu sahaja, right? Saya menunggu untuk jumpa untuk buat closing. Okey, saya bla 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 bla. Tapi alamak, budak ni tak ada yang aku jumpa di situ ialah sahabat-sahabat kita yang dari situ, beberapa orang sempatlah saya berbincang, iaitu termasuk pengambil Jan. Ketika tu saya tengah final lah, Datuk. Maaf. Baik, okey. Itu saja buat hari ini. Right, tentang jawapan tentang skrip tadi. Bagaimana untuk kita dapat kualiti. Kualitinya segala-galanya bermula daripada roh. Roh tak ada, body itu sekadar mannequin, dek. Mannequin, cantik tapi tidak berjiwa. Okey, itulah jawapan daripada Datuk kepada siapa yang bertanyakan soalan itu. Pada Sarah, saya harap berpuas hati lah dengar daripada jawapan daripada Datuk tu. Sangat orang kata dia dah merangkul semua dah. Dah menerangkan semua dah. Okey, soalan seterusnya, saya rasa soalan ni sesuai kepada Wazin lah. Saya bertanya kepada Wazin lah soalan seterusnya ni. Daripada Hafizi Syari. Soalan dia, macam mana kita nak kekalkan kualiti visual teater sama level persembahan teater di pentas biasa? Apa kata-kata daripada Wazin? Pertama sekali, kita dah terputus hubungan di antara pelakon dan penonton. Tetapi, kita tengok pada tujuan kita membuat. Tujuan kita membuat adalah tujuan kita membuat teater. Alright? Cuma, medium yang digunakan adalah medium online. Okay? Sekiranya kalau kita masih rasa kita buat teater benda tu akan relevan sampai bila-bila. Tak kisahlah kita ada handphone, tak ada kamera yang secanggih itu. Okay? So, apa yang semalam adalah salah satu show yang kita orang explore. Kita orang pakai phone je. Memang kamera pecah ke apa benda ke, kita set up MCP. Okay, kita set up MCP, one shot. Macam mana teater biasa daripada mula sampai habis, tak ada nak cut-cut, tak ada nak cut-cut. Okay, kita try guna benda tu. So, teruskan je. Jadikan dia nak kata sama level itu, benda ni norma baru. Okay, satu dunia mengejut, satu dunia terkejut. Jadi, pelbagai, dia tak ada salah, tak ada betul kita buat. Okey, kalau awak buat sesuatu benda, sesuatu persembahan menjadi tanda tanya kepada penonton, dia akan jadi satu isu baru. Apa benda budak ni buat? Ini apa ni? Teater ke? Short film ke? Dia akan dibincangkan balik oleh para ahli akademik. Sebab benda tu dah berlaku. Baru je yang minggu lepas kalau tak silap saya, di antara pihak UPSI dengan pensyarah-pensyarah mereka, saya masuk dalam meeting tu. So, nak untuk sama level itu, semampu mana awak boleh buat, semampu mana kita boleh buat, kita buatlah. Yang penting kita masih teruskan benda itu. Okey, orang yang menilai itu terpulang pada mereka. Mereka tak faham apa yang kita alami. Mereka tak faham apa yang kita ada ketika itu. Tapi semangat kita ada, benda kita ada, tujuan kita nak buat itu ada. Tujuan kita nak buat adalah tujuan kita nak buat teater. Okey. Kau jangan sekat aku untuk aku buat. Walaupun produk yang datang dalam klip 3GP. It's okay. Sebab kita masih ada orang yang faham, ada orang yang menghargai. Kita jangan lupa lah benda tu. Yang membenci itu mungkin 10 orang, tetapi yang menghargai itu, dia silent killer. Okay? Dia tak pernah wujudkan diri dia, tapi kita kena percaya benda tu. Orang yang menghargai tu, kita kena naikkan semangat tu. Alright? Teruskan je. Itu dia jawapan dari Wazin kepada Hafizi. Baiklah, seterusnya kita boleh serahkan soalan ni kepada Datuk kot. Apa pendapat Datuk tentang lambakan pendatang baru dalam dunia seni lakonan? Ada tak yang tak ada basic lakonan pun tapi diorang still popular sebab rupa?
Adakah rupa perlu bergerak seiring dengan bakat? Jawab Datuk, jawab. It's okay. Ya Allah. Engkau ada motor Triumph, engkau ada kereta Cadillac, engkau rasa kereta baru yang ada dijual tu macam kereta-kereta Pro 2 apa, tak kisah, sorry. Okey, gitu yang baru. Mana lebih mahal, Cadillac ataupun Triumph? Pernah dengar tak Triumph motor? Pernah. Jenis yang lama, dek. Kemudian kereta Cadillac, tahu tak, dek? Kereta Cadillac hari ni, kalau dibentukkan, ditinggalkan dekat situ pun, harganya lebih mahal daripada Myvi. Sebab kau kata pelakon-pelakon baru kan? Jadi pelakon-pelakon baru tu kita anggaplah macam pelakon membantu, ekstra, duduk kat situ. Dia macam Myvi lah kan gitu kan. So Myvi dengan Cadillac, kau jangan gelak, Saiful. Itu cuma metafor. Right? So Cadillac yang dicat dengan warna pink, dengan ada chroming everything, letak di sebelah Myvi yang baru ini, sebenarnya Cadillac itu lebih mahal. It's okay. Jangan risau. Selagi klasik kau, selagi vintage kau, sebenarnya dia lagi mahal. Contoh yang terbaik ialah Datuk Hilal Azman. 41 tahun dah kot. Hari ni masih diberi watak utama. Berganding dengan hero-hero baru. Pelakon dia, bini dia dah melambat-lambat kot dalam cerita ni. Matilah berapa kali aku kan dalam cerita kan gitu. Jadi walaupun dah tua begini, yang dah umur 60 tahun, tetapi masih letak sebagai watak lead, pembantu utama ataupun utama dengan hero-hero, dek. Ukasha Senros, Daddy kan gitu kan. Berapa ramai hero nak berlakon dengan Ukasha Senros, tak dapat. Tapi Daddy Ukasha Senros tidur atas bahu, dek. Kan gitu kan. Right. So apa nak difahamkan tentang Cadillac? So tak kisah, dek, pelakon lama ke pelakon baru, itulah yang mencantikkan di antara zaman dulu dengan zaman COVID, dicantumkan menjadi satu perkara new normal yang baru. That's it. It's okay. Okey, itulah jawapan Datuk. It's okay. Okey. Itu jawapan Datuk yang kepada yang bertanya Suhaili. Okey, kita teruskan soalan. Saya rasa soalan ni untuk Wazin lah. Saya pun berminat juga soalan ni. Okey, soalannya, macam mana Saiful Wazin membahagikan masa belajar, keluarga dan bekerja ataupun kerjaya pelakon? Tiga dah. Macam mana ni? Macam mana Tanya juga. Itu tak ada kehidupan kot. Jalan je lah, langgar je lah kan. Buat apa kau nak fikir? Buat apa kau nak fikir? Kan Allah dah kata, okey kau kahwin umur 21. Okey kahwin. Okey kau ada anak. Aku rasa nak masuk belajar. Jom, dua-dua masuk belajar jom. Kita orang fikir, mana dapat duit? Mana nak dapat duit kalau kita sama belajar? Macam mana kita nak survive? Buat apa nak fikir? Langgar je. Okey, langgar je. Sebab macam ni ya. Nawaitu kot, nawaitu. Kalau nawaitu kita ada aim yang lebih besar dan benda tu ke arah kebaikan, saya rasa Tuhan tu dia macam, pernah terfikir tak? Saya pun tak pernah terfikir yang anak saya yang lahir semalam adalah sama tarikh, sama bulannya dengan anak saya yang sulung. Saya tak pernah terfikir. Tarikh saya kahwin, tarikh saya menikah adalah tarikh mak saya meninggal 2 tahun lepas tu. Saya tak pernah terfikir kenapa saya memilih tarikh itu. Jadi untuk membahagikan masa itu, kita jalan je lah. Jalan je. Buat apa kau nak takut? Dah memang tu tanggungjawab yang kau nak. Kau nak sangat kahwin, kau kahwin. Kau nak sangat berkeluarga, kau nak belajar, kau belajar. Tapi kau dah tahu tanggungjawab kau untuk masyarakat, society, kau kerja kau, tugas kau sebagai seorang pelakon. Andai kata ada rezeki, itu adalah sebagai dakwah kau. Apa yang aku menyampaikan mesej ini kepada masyarakat supaya jangan ambil iktibar ini sebagai satu pengajaran, pengalaman kehidupan orang lain. Langgar je kawan-kawan. Andai kata rezeki tu sampai, go je. Korang akan faham lah apa yang saya alami sekarang ni. Tak gitu Datuk. Faham. Betul. Macam orang kata, kalau kita terlampau berjaga-jaga, terlampau tentukan apa yang nak kita buat next, peraturan Allah tu kita tak tahu macam mana. Betul. So kita langgar aje buat kata Wazin. Baiklah, ini merupakan perancangan tu betul. Perancangan tu perlu ada. Okey, perancangan itu perlu ada. Tapi janganlah takut.
Jangan sampai perancangan itu termakan diri kita balik, tak boleh lah nak begini. Jadi orang yang optimis. Kalau awak jadi orang yang optimis, benda tu akan jadi positif sentiasa. Alright? Itulah. Okay. Ini merupakan soalan terakhir. Ini. Boleh saya tambah sikit dengan jawapan yang tadi? Boleh. Sila Datuk, sila. Baik, okey. Saya amat setuju dengan Saiful Wazin punya sebutan. Sebab saya sendiri personally pernah menulis di FB. Saya buat 5 kerja dalam satu masa dan semua berjalan dengan lancar. Tidak ada terikat dengan waktu, tidak ada terikat dengan ruang. So, langgar aja. Betul semacam mana Saiful Wazin cakap. Saya pernah buat 5 kerja dalam satu masa. Sejarah saya menjadi assistant director kepada cerita Kembar Siam dan juga Awang Semana. Kembar Siam diarah oleh A.R. Badul, Awang Semana diarah oleh Zack Lokman. Saya jadi assistant director, but 2 filem ini anda tidak pernah terfikir. Satu manusia yang bernama Hilal Azman buat kerja apa? Dia buat kerja PM, production manager, dia buat konti, dia buat assistant director, dia buat graphic director dan juga pelakon. 5 perkara dalam satu filem saya buat dalam satu masa. Saya jadi production manager, saya jadi konti, saya jadi assistant director, saya jadi art director, saya jadi pelakon. Ambil kau fikir macam mana? Orang lain buat drama pun DM sendiri berempat-pulas nak buat kerja tak selesai-selesai. Right? Yang art director lagi, yang konti lagi. Ini tidak. Filem ni, A.R. Badul dan juga Awang Semana saya jadi assist kepada mereka dan saya dapat ilmu yang cukup cemerlang. Satu filem dek, 5 kerja tu kamu ingat dia bayar berapa kat saya? Dia bayar RM2,000 dek. RM2,000 untuk 5 kerja dek. Art director lain, PM lain, assistant director lain, pelakon lain, konti lain. RM2,000 dek. Jadi don't worry dek, kerana itu semua ilmu. But dia ada but dia ya. Walaupun Wan Zain cakap langgar je, saya cakap buat aja, it's okay. But semuanya kita jangan putus belajar dan terus belajar. Macam Wan Zain dan saya. Sampai hari ini kami tidak putus lagi belajar dek. Setiap saat kami belajar dek. Setiap waktu buka Google, buka YouTube. Belajar lagi dek. Jadi untuk yang nak langgar aja tu dek, kena ada ilmu, jangan langgar bodoh. Saya nak kongsi cerita sikit je lagi. Kisah 3 Pontianak dek. 3 Pontianak ni, ini tentang ilmu dek. Pontianak yang pertama cakap aku nak pergi isap darah kat kampung sebelah. Zup dia pergi. Dia datang balik dalam lebih kurang 1 minit dek. Muka dia penuh dengan darah dek. Dia tanya kau tahu tak di sebelah sana ada kampung? Kami tahu dek. Aku habis satu kampung di isap darah. Oh mangai. Satu kampung di isap darah seminit je. Pontianak yang kedua punya iri hati zup. Hilang dek. Tak sampai 30 saat dek. Datang balik dek. Penuh juga dengan darah dek. Kamu tahu tak di sebelah hujung sebelah sana ada kampung? Ramai penduduk. Satu kampung tu juga dek. Bukan 1, 2 kampung dek. Aku isap darah habis semua dek. Wow, 30 saat je. Pontianak yang terakhir punya geram dek. Zap, hilang dek. Kemudian zap, datang balik. Baru 10 saat dek. Daripada hujung rambut dia dek. Sampai ke bawah dengan baju-baju jubah-jubah dia tutup semua tu. Kapan-kapan dia putih dek. Hancur penuh darah dek. Lepas tu dia tanya dek. Apa dia tanya dek? Korang tahu tak sebelah situ ada tembok batu? Kami tahu, aku tak tahu. Faham tak maksud dia? Dia pergi terjah dalam masa 20 saat. Datang balik sebab dia tak tahu dekat situ ada tembok batu dek. Dia bangga aja dek. Balik-balik dia tak sempat pun isap darah dek. Terbarai habis semua darah dek. Lencun juga darah. Tapi kerana dia nak terjah tanpa ilmu, tak tahu dekat situ ada tembok batu dek, maka hai apa kau buat macam yang tu. Yang lain tahu dekat situ ada kampung, yang ke sini ada kampung, yang ni nak tunjuk koyo dia dek. Tak sampai 20 saat dia datang balik dekat sini penuh kerana dia tak tahu ada tembok batu. Sebab apa dek? Sebab dia tak ada ilmu dek. Jadi kita kena ada ilmu. Ya, ada ilmu. Dan dengan izin Allah sebenarnya Saiful Wazin dah tahu benda ni. Saya sendiri personally belajar 9 guru dek dalam bidang lakonan. 9 guru. Dan guru yang saya belajar dek dengan izin Allah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim.
Guru yang saya belajar, Dek, adalah guru-guru yang mengajar guru-guru hari ini, Dek. Dan salah seorang guru dan 2 orang guru yang saya belajar itu adalah guru Saiful Yanzil sendiri. Amat yatim. Dan apa yang saya dapat, Dek, selepas saya belajar 9 guru tu, Dek? Jawapannya, hari ini saya zero, Dek. Saya tak ada ilmu apa-apa pun. Dia jadi macam, ya Allah, aku tak tahu apa-apa pun, ya Allah. Dan itu menjadikan saya hari ini, aku akan tambah lagi. Rupanya selepas 9 guru, Dek, aku menjadi bertambah tidak cerdik, Dek. Jadi aku kena belajar lagi. Itu aja. Yalah, itulah Menarik. daripada Datuk dan Saiful Wazir, macam mana mereka ada ilmu dan langgar, tapi ada ilmu. Bukan langgar semata-mata. Sebab itulah Saiful Wazir dengan Datuk boleh sampai ke hari ini. Jadi kita nak buka soalan lagi ke, Syah? Kita ni pergi ke soalan yang terakhir lah mungkin daripada Ahmad Syahrin. Sebagai seorang pelakon yang berpengalaman di antara Datuk dan Wazin, bagaimanakah Datuk atau Wazin menjiwai sesuatu watak dengan roh yang kuat? Betul. Kita mulakan dengan Wazin. Mungkin saya boleh cakap dalam proses teater lah. Okey, saya melihat di dalam proses teater. Okey. Saya memandang roh itu adalah melalui pemahaman dulu. Apa yang nak difahamkan dengan cerita ni? Apa cerita tu nak sebenarnya? Okey, dan aku diberi watak. Okey. Apa watak aku ni sebenarnya? Okey. Sama ada dia seorang yang antagonis ataupun protagonis. Okey. Dan kita pula, apa benda yang boleh dikaitkan dalam hidup kita dengan watak itu? Jelas tak? Jelas tak? Apa yang boleh dikaitkan pengalaman hidup ke apa ke kan dengan watak itu dulu. Sebab kita nak tengok ni, sama ada diri kita dekat atau tidak dengan cerita itu, dengan watak itu. Okey. Sekiranya ada, dia dah serba sedikit dia dah membawa memory recall yang kita belajar apa benda tu semua, dah bawa dah roh tu ke dalam watak itu. Sekiranya tak ada, apa yang perlu kita buat adalah melihat, mengalami. Kalau katalah kita tak boleh nak mengalami secara terus. Okay, katalah kita nak jadi seorang yang cacat. Okay, macam mana kita nak tahu seorang yang cacat ni? Sebab kita bukannya orang yang cacat, kita adalah orang yang normal. Ini apa yang saya praktikkan. Apa yang saya buat, saya pergi berjumpa dengan orang cacat. Okay, saya melihat dari sudut baik dan saya melihat dari sudut pandang buruk dia. Pada POV dia dulu. Okay, kalau aku ni cacat, aku suka orang yang macam mana? Aku suka orang simpati kepada aku atau aku suka orang menghina aku. Okey? Saya melihat itu pula. Dia banyak pecah supaya mungkinlah ini sebab saya nak supaya benda tu saya faham dan bila orang tanya saya dapat jawab. Okey? Dan benda itu bila kita mencipta pemahaman, kita mencipta pengalaman. Jadi itu yang akan membina roh kita. Roh itu dalam pementasan teater itu. Sebab teater dia berlaku secara langsung 1 jam daripada awal sampai habis. Kalau permulaan kita masuk dengan tak adanya aura, kita tak ada insting, kita tak kepercayaan itu tak ada sebagai itu roh pun dah hilang dah ketika itu. Sebab kita tak percaya pada diri kita. Kita tak percaya yang itu watak kita. Okey? Katalah saya ni melakonkan watak sebagai Datuk Hilal Azman, kalau saya tak percaya yang saya Datuk, kalau saya masih percaya yang saya Saiful Wazir, saya tak akan berjaya untuk saya menjadikan waktu Datuk. Jelas tak benda tu? Saya tak tahu nak berkongsi macam mana sebab kita perlu rasa benda tu. Kita perlu lalui. Kalau korang lalui benda itu, korang akan faham, oh, apa yang aku buat ni gagal, apa yang aku buat ni ada baiknya. Korang kena alami benda tu. Benda tu subjektif lah bagi saya. Saya tak tahu lah bagaimana dengan Datuk untuk mendapatkan roh itu kan. Itu pada pendapat saya lah. Okay, kita dapat lihat pendapat Wazin, kita kena ada pengalaman, kita kena ada belajar benda tu. Jadi kita nak tahu lah pandangan Datuk pula. Bagaimana kita nak dapat menjiwai sesuatu watak itu. Datuk sendiri, macam mana? Okay, saya nak pinjam kata-kata guru saya.
dan juga kata-kata guru Saiful Wanzin, ya. Dan guru saya itu bernama Ahmad Yatim sebagai pelakon Best Actor Pacific, ya. Katanya kepada saya, Hilal, kalau kamu nak berlakon, kamu jangan berlakon. Ayatnya sangat mudah dan saya tak akan terangkan dekat sini. Anda cari sendiri ayat itu. Kalau kamu nak berlakon, kamu jangan berlakon. Kalau kamu minat berlakon, kamu jangan berlakon. Kalau kamu suka berlakon, kamu jangan berlakon. Jadi Saiful Wanzin tahu jawapan ini, tapi sekarang ni saya tak akan cerita. Dan nombor 2, kata Abang Mat Yatim. Dan itu juga kata saya. Setiap kali saya dapat naskah untuk menjadi satu-satu tokoh, ya, satu-satu watak, saya rasa amat takut, ya. Saya jadi rasa amat risau. Kerana apa saya jadi macam tu, saya akan menung. Tak dapat jawapan juga. Sampai keset pun kadang-kadang saya belum dapat. Sebab apa? Kerana ingat ya, macam kata Saiful Wanzin tadi, Hilal is Hilal Azman. Watak Ahmad Bostamam yang diberikan kepada saya drama Tok Guru yang saya berlakon bersama dengan Saiful Wanzin. Bostamam itu mak dia lain, bapa dia lain. Beranak dia pun kat Behirang, saya beranak dekat Tepin. Dia sekolah lain, dia hidup dia lain. Tak sama dik. Begitu juga dengan watak A, watak B, watak C, watak D, watak E, berbeza-beza kelahirannya dan dia punya biografi juga berbeza. Macam mana kamu nak katakan benda itu senang? Hilal Azman suka mi goreng, watak Ahmad Bosamam suka kotiau. Apa kejadahnya kan gitu? So gitu. Jadi dia tidak mudah dik. Sesungguhnya sebab itu kita perlukan ilmu sangat-sangat kerana berlakon itu bukannya senang. Kata guru saya Abang Mat Yatim bagi tahu apa? Sesiapa sahaja yang mengatakan lakon itu mudah dan senang, saya nak berjumpa dengan dia, nak berdebat. Itu guru saya. Dan saya dah jadi begitu juga. Kerana saya tengok, sebab itu kalau kita tak dapat tokoh-tokoh dan roh yang tadi yang disebut tadi, maka kamu akan nampak drama 1 Hilal Azman, drama kedua Hilal Azman, drama ketiga Hilal Azman, drama keempat Hilal Azman. Bukan watak itu ya, bukan tokoh itu. Dan begitu juga, sorry aku terpaksa bercakap jadi. Kalau kau nampak Aaron Aziz, drama A Aaron Aziz, drama 2 Aaron Aziz, drama 3 Aaron Aziz, drama 4 Aaron Aziz, nombor 5 Aaron Aziz, nombor 6 Aaron Aziz. 10-100 buat drama kamu nampak Aaron Aziz, bukan watak dia. Contoh ya kayak itu. Tapi siapa kalau begitu, macam mana kita nak tahu wataknya berubah dan rohnya berubah? Salah seorang yang saya boleh bagi contoh ialah Johnny Depp. Korang tak belah kenal watak setiap filem dia. Johnny Depp, Pirates the Caribbean lain, Johnny the Scissors lain, cerita apa Harry Potter lain. Saya tak kenal pun itu Johnny Depp. Betul. Chocolate and Factory pun lain. Ya. So itu yang sebenarnya kalau kita boleh dapat semua adik-adik anak-anak saya termasuk diri saya termasuk Saiful Wanzin, kalau kita dapat itu, maka orang tidak kena, aku tak sangka itu kau Hilal ke? Kan gitu kan. Hilal lah kan gitu kan. Kalau kita dapat itu, dia jawab, bukan is okay. Itu ialah omangai. Ya, itu saja jawapan saya. Saya nak tambah sikit. Saya rasa ini mungkin adalah tanggungjawab Sarah Majid tadi. Dia sebagai penulis skrip menciptalah naskah-naskah yang ada bermainnya watak itu. Supaya kita as a actor pun kita ada bahan untuk dikaji. Untuk kita jadikan warnai lagi skrip itu. Itu mungkin tugasan dia kot. Sebab Datuk dah bagi jawapan dah. Kan Datuk dah bagi jawapan dah apa yang diperlukan supaya kita tak nak nampak tu A dan A. Kan? Dan kita as a pelakon, itu tanggungjawab kita lah untuk kita play benda tu. Saya suka benda tu Datuk. Faham, Sarah Majid, sila persiapkan diri anda untuk meneruskan karya sebagai penulis skrip bagi membantu pelakon-pelakon ni lebih menjiwai watak, mendapatkan roh yang orang kata natural. Macam tu. Baiklah Syafiq, teruskan.
Okay, baiklah. Saya rasa sesi soal jawab Okay, buka mic Syafiq. baiklah, kita sesi soal jawab kita sampai itu je soalan dia, Syah. Okay. Itu saja yang bermain di fikiran penonton-penonton kita mungkin. Okay. Baiklah, seterusnya. Syafiq, kita dah sampai ke penghujungnya. Okay. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung program. Masa memang menceburui kita. Kita tak dapat nak buat program ni. Kita sebenarnya nak buat bicara online ni sejam. Tapi bila Datuk dengan Saiful Wazir ajukan banyak jawapan daripada persoalan kita dapat buat sejam lebih, hampir sejam 35 minit. Dan dengan jawapan yang sangat-sangat menarik. Jadi Dan masih mempunyai penonton yang ramai yang masih sudi stay dalam ni. ya, betul. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, betul. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Hilal dan juga Saiful Wazir atas perkongsian yang sangat menarik. Banyak pengajaran dan juga ilmu yang kami semua dapat. Terima kasih juga kepada... Saya sambung sikit je dek. Okey, ya Datuk. Syafiq. Okey, baik. Saya sebagai daddy, sebagai daddy kepada anak-anak saya dan adik-adik saya di dalam ini, kepada diri saya sendiri. Sebenarnya bidang kita ini mempunyai tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Maka kita akan dipersoalkan oleh Allah kalau kita tidak pandai meletakkannya dengan betul-betul. Dan kita sangat-sangat penting kerana kita menyampaikan pemikiran dan ideologi hidup. Jadi buatlah yang terbaik kerana Allah tidak pernah tidur. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Itu antara nasihat Datuk kepada kita semua. Sangat-sangat bermakna nasihat Datuk. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan Saiful Wazir. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi meluangkan waktu bersama untuk menonton bicara atas talian ini. Sejuta penghargaan kami ajukan kepada panel kita. Diharap agar semua hadirin yang turut serta ini dilimpah dengan kesihatan dan rahmat dari Sang Pencipta. Itu daripada saya host hari ini. Saya akhiri dengan saya Syafiq Ismail dan rakan host saya Siti Aisyah. Ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sebelum tu kita ada gambar lah. Kita boleh tak buka kamera semua? Buka kamera untuk mengambil gambar sebagai tanda ingatan. Kalau sudi buka gambar, buka kamera. Dah cincang. Hai Kak Elis. Okey, terima kasih semua yang bagi kerjasama. Terima kasih kepada Datuk Saiful Wazir. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih kepada semua penonton-penonton. Wazir, WhatsApp saya Wazir. Ada banyak benda nak dibincangkan. Baik Datuk, baik. Jom lah Datuk. Segera saya WhatsApp. Terima kasih semua. Good luck. Terima kasih. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Love you all. InsyaAllah. Dadah Wazir. Terima kasih Datuk. Thank you everyone. By the way, stay safe, stay at home.